Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد والحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala pada pagi ini. Sambung lagi sikit. Kita idaman penuntut jilid yang pertama. Habis kita fardu wuduk, masuk kita sunat pada sunat wuduk. Sunat wuduk yang kita dah bahas ada A, B, C, D tu. Muka surat apa? 9. Rumi muka surat 9. Jawi muka surat 22. Yang mana kita dah bahas sunat-sunat wuduk sebelum ni. Baca bismillah dah selesai. Kemudian membasuh kedua tapak tangan dah selesai. Berkumur-kumur dah selesai. Menyedut air ke dalam hidung, saya agak, ataupun kita panggil istinsyak, dan komor sekali, sekali komor, itu D. Kemudian menyapu seluruh kepala pun dah selesai. Seluruh kepala. Yang sunat, yang wajib menyapu sedikit kepala kan. Kemudian menyapu kedua-dua telinga, juga sunat pun dah selesai. Dua telinga, sapu dua telinga. Masuk kita G tu, ataupun kha. Kalau yang Jawi kha, yang Rumi G. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sunat wuduk, antara sunat-sunat wuduk adalah disarut celah-celah janggut bagi orang lelaki jika ia lebat. Tu kait dia. Sarut ni ada bahasa lain selati. Itu juga selat. Disarut bahasa dulu ni. Celah-celah janggut lelaki jika janggut tu lebat. Kalau janggut tu tak lebat, sunat disarut ataupun diselati gitu, gini. Janggut lelaki, janggut pertama janggut, yang kedua lelaki, yang ketiga lebat. Jika janggut lelaki lebat, tiga ni ada, maka sunat disarut. Sunat ni cerita sunat diselati. Mana tak wajib? Tak wajib. Yalah, kalau kita fikir logik pun memang, kalau kita fikir, Nabi ambil wuduk satu gelas ni je, tak sampai segelas ni. Muka, tangan, kepala, kaki.
Janggut Nabi tak payah cerita lah macam mana. Jadi bila macam tu memang tak cukup. Itu logiknya lah. Tak sampai rasanya separuh saja kot Nabi ambil wuduk. Satu cupak air, kalau kira dari segi suratan, satu cupak air sikit sangat. Janggut Nabi tebal, lepas tu jambang lagi, memang tak cukup lah. Jadi logik lah, tak wajib sampai ke dalam jika 3 benda: lelaki, janggut, lebat. Tiga ni cukup, 3 syarat: lelaki, janggut, lebat. Tapi kalau perempuan, hukum lain. Kalau tak lebat, hukum lain. Lelaki, janggut, lebat. Maka sunat disarut dengan maksud tak wajib sampai dalam air. Maknanya mungkin tak kena lah. Tak kena lah ada kawasan belah-belah janggut lah, belah dagu ni yang tak kena. Iyalah. Tak kena. Kalau disarut, dikenakan juga, sunat. Tapi wajib, tak wajib. Ya. Demikian juga kedua-dua jambangnya yang lebat. Sama juga syarat yang seterusnya, jambang pun sama. Jambang sama juga, jambang, lelaki, lebat. 3 syarat. Cukup 3 syarat ni. Jambang tadi tu, jambang kat tepi ni. Jambang, dia panggil jambang kat tepi ni kan. Janggut dia panggil kat sini. Dia sekali biasa bersambung. Bila jambang ataupun janggut yang tebal tadi, tak wajib sampai air ke dalam. Habis tu sunat je sampai air ke dalam, selat ataupun sarut tadi tu, sunat aja. Kalau tak sampai pun tak apa, tak wajib, sunat sampaikan. Adapun janggut yang jarang, maksudnya tak lebat. Jarang lawannya tak lebat. Bagi orang lelaki lagi satu, dia tak jawab lagi ni. Baru cerita dulu. Janggut jarang. Tadi janggut lebat ni, janggut jarang. Sekejap, sebelum tu, dobek ataupun tanda lebat dan tak lebat. Macam mana nak kira? Sebab ada orang kata lebat ni, ada orang kata tak lebat lagi. Jadi dobek dia, kadar had lebat dengan tak lebat ni adalah, jika jarak bercakap 2 orang, biasanya sini sampai sini lah, jarak bercakap 2 orang, jarak normal orang bercakap, tanpa ada bantuan cahaya yang terang, kod belakang ke tak ada, tanpa bantuan lampu suluh sebagainya, normal bercakap 2 orang, jarak orang bercakap. Biasanya sedepa jarak orang bercakap jauh, sedepa. Kalau dekat macam ni bukan bercakap ni, nak bercium dah ni. Habis mana jarak orang bercakap? Lebih kurang meja ni kot, seorang duduk sini, seorang duduk sini kot, kan? Jarak orang bercakap yang normal. Dan tanpa bantuan cahaya-cahaya yang terang, tanpa bantuan, biasa je. Ya. Jika kawan ni, yang ni nampak kulit, kalau bak janggut dagu lah, kalau bak jambang tepi ni lah, kulit tepi ni, nampak tak? Jika nampak, namanya tak lebat, jarang. Jika nampak, jika tak nampak, maknanya lebat. Tu je. Tu cara nak tentukan. Dia tak ada kadar tentu berapa urat janggut, berapa urat, tak ada kadar tu. Kadar dia jarak normal 2 orang bercakap. Dia tengok tak nampak kulit tebal, nampak kulit tak tebal, yang janggut atau jambang tadi. Jika lebat, sunat selati. Kalau tak lebat, wajib selati. Tu jadi nak sebut ni, wajib tak sebut lagi. Saya baca awal lah pula. Adapun janggut yang jarang bagi orang lelaki, okey, jawab dia kat bawah tu, wajib disarut. Dia lompat terus jawab kat situ. Jadi kita undur balik. Tu wajib disarut, wajib diselati. Tidak sunat lagi dah, wajib lah. Maknanya kalau tak sampaikan air kat dalam tu, jika janggut atau jambang dia tadi tu tak lebat, tak sampai, tak pula disarut dan tak sampai air, mana tak sah. Sebab tu maksud tidak sunat tu. Tidak sunat tu maksud wajib, mesti diselati kerana jarang. Satu, undur balik. Dan janggut yang lebat bagi orang perempuan. Walaupun orang perempuan ni dia ada janggut, ni rare ni. Ini nadir, benda yang jarang-jarang, benda rare. Tapi dia nak bagi hukum jugalah. Dia perempuan tapi ada janggut, ada jambang, lebat pula tu. Adakah wajib selat? Kan tadi kata lebat sunat. Kalau jarang baru wajib nak bagi air masuk dalam.
Bagi orang perempuan, lebat ke tak lebat ke, wajib air sampai ke dalam. Maknanya jadi lelaki je yang ada hukum tadi. Perempuan tak kira. Perempuan dan khunsa, dua-dua tak kira. Kalau dia ada jambang lebat, dia ada janggut lebat, wajib sampai ke dalam sebab dia bukan lelaki, dia khunsa. Ataupun dia bukan lelaki, dia perempuan. Perempuan tak ada kira, mesti sampai ke dalam. Bila sebut khunsa dalam kitab-kitab fiqh, automatik khunsa muskil. Yang tu pun rasa dah pernah bahas bab khunsa sebelum ni. Wajib disarut, tidak sunat lagi, wajib okay? Supaya sampai air ke dalamnya. Sebab apa tak lebat? Maknanya kalau lebat, mudahnya kata gini lah, bila kerana lebat, Islam tidak memayahkan, tidak menyusahkan sampai terpaksa selak habis janggut-janggut yang tebal tadi, jambang-jambang yang tebal supaya air masuk. Islam tak menyusahkan sebegitu rupa, macam tu lah ayat dia. Tapi kalau dia tu jarang senang je nak kena air, kenakan je lah air, wajiblah kena air. Gitu. Kita Melayu ni tak berapa ni sangat kan, jenis keturunan tak berapa sangat lah keturunan Melayu ni. Tapi ada juga yang jenis dah dia asal lah, asal Pakistan, asal India, nutuk nenek ni, dia lebat jugalah. Tapi kalau Melayu original tak ada. Melayu original semua sikit-sikit je, ada-ada je, muju ada je janggut dengan misal dengan jambang. Seterus sambung lagi, iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah. Dia ajar cara dia. Masuk jari di celah-celah janggut atau jambang tadi, masuk jari. Macam ni masuk jari. Masuk jari 5 jari ni, tu cara dia. Di bawah janggut dengan jari kanan. Sampai ajar macam tu sekali. Jari kanan, lepas tu ikut bawah. Jari kanan, masuk kiri pun boleh, tapi sunat kanan ikut bawah. Bukan ikut atas. Ikut bawah. Ni. Ikut tepi ni. Macam mana nak masuk? Macam ni. Wajib jika lebat, sunat wajib jika tak lebat. Untuk disarut tadi tu, diselati tu, sunat jika lebat. Tadi ikut bawah, sunat ikut bawah. Okey, selesai satu G. Seterusnya, menggosok celah-celah jari. Menggosok celah-celah jari. 2 tapak tangan. 2 perkara dah. Celah-celah jari, 2 tapak tangan. Bukan 2 tapak. Dan 2 tapak kaki. Itu pun jika sampai air di celah-celah jari. Dia kena fikir sikit kalau baca ni. Kalau tak fikir tak dapat apa benda ni. Kena renung sikit. Menggosok celah-celah jari. Gosok tu samalah, maksudnya selati. Macam ni. Ni gosok lah dia panggil. Dia ajar di kat bawah tu. Okay? Menggosok celah-celah jari. 2 tapak tangan. Gosok 2 tapak tangan. Tapak tangan gosok. Gosok ni. Ni. Jari. Dan 2 tapak kaki. Maksudnya menggosok celah-celah jari. Jari tu jari kaki atau jari tangan. Tu dia kait jari kaki atau jari tangan, tak kira gosok. Okey. Yang kedua tapak tangan. Gosok. Yang ketiga tapak kaki. Gosok. Ni sunat sunat. Kita tahu tak wajib. Pegang pun tak wajib. Janji air kata, mazhab Syafi'i kata, mazhab Maliki wajib gosok. Kalau tak buat macam ni, tak sah mazhab Maliki tu. Mazhab Syafi'i janji kata, tak gosok pun tak apa. Okay? Tapi sunat gosok. Ni sunat gosok. Sunat gosok celah jari, sunat gosok tapak tangan, tapak kaki, jari tangan. Kenapa sunat gosok? Kerana meraihkan mazhab Maliki yang mengatakan wajib. Mazhab Maliki yang kata wajib. Railah mazhab dia, walaupun bukan mazhab kita. Rai. Jadi sunat. Okay? Itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Itu pun kalau tak gosok pun sampai air. Itu maksud dia. Tak gosok. Sekarang ni kalau kita basuh gitu, tanpa kita selati jari kita, air masuk aja kat celah tu. Maka selati tu sunat. Kaki pun sama. Kalau kita tak duduk untuk gosok kaki, celah-celah jari, kita ambil air, buka air kuat sikit pun masuk, maka selati jari kaki itu sunat. Jika basuh tapak tangan, letak begitu tanpa gosok, air kena dah rata, maka gosok tu sunat. Begitulah. Sebab kalau tak gosok pun rata, sebab tu sunat. Ya.
Maka jika tidak sampai air ke celah-celah, tidak sampai air ke celah-celahnya, kaki atau tangan atau tapak-tapak tadi, melainkan dengan digosok. Macam mana kalau gosok baru sampai, tak gosok tak sampai? Logiknya kita tahulah wajib lah gosok, wajib lah selati, kalau tidak tak salah wuduk. Dia nak bagi tahu tu lah. Melainkan dengan digosok. Seperti dia bagi contoh, jari rapat-rapat yang tiada boleh masuk air ke celah-celahnya. Jari rapat-rapat, ni jari itik. Orang tua dulu panggil jari itik. Saya pernah tengok juga. Orang tua dah masa tu. Jari kaki dia naik sebelah gini. Jari kaki dia. Dia tak kejap pun naik balik. Faktor umur, urat-urat semua dah terik dah. Saya pernah tengok juga, ni tak tua pun. Jari kaki juga, bukan jari tangan. Tapi tangan pun boleh jadilah. Sebab dia tak tahulah, dia gemuk ke apa tak tahulah. Banyak isi ke apa. Tapi bila dia begini, bila kita selak, putih. Bukan selak pula. Bila kita macam ni, putih. Malah kadang-kadang ada daki. Bukan daki, ada macam hitam-hitam. Dia lap lah. Tu. Sebab dia begitu. Tak tahu kenapa. Mungkin memang gitu jari dia. Ataupun sebab dia isi penuh kan. Kita punya jari kaki, ada juga gini. Ni jari dia rapat aja. Tak tahu Allah kenapa jadi gitu. Bila berhari-hari macam tu, bila jiwa air ke atas, tak masuk ke celah. Tak masuk. Dia mesti kena, masuk gitu. Malah ada hitam-hitam macam daki macam apa lagi kat tepi tu. Jika macam tu, dia panggil jari itik. Mana? Okey, dia kata di celah-celah, melainkan jari rapat-rapat yang tiada boleh masuk air ke celah-celahnya. Kalaulah setakat jiruh macam tu aja, air tak boleh masuk. Celah jari, celah tangan sama. Niscaya wajib digosok, bukan sunat lagi. Logik lah. Wajib, mestilah wajib digosok, mestilah wajib dikenakan semua. Cara menggosoknya, dia bagi ajar cara. Bukan kata Allah pandai-pandai lah. Bukan budak-budak nak ajar cara gosok. Tak. Ibadah wajib, Nabi ajar. Ibadah sunat pun Nabi ajar. Satu persatu. Cara menggosoknya pada tangan, pancakkan. Pada tangan tu maksud jari lah. Pancakkan. Ni pancakkan. Pancakkan jari-jari kanan kepada jari-jari kiri. Yang sebelah atas atau sebaliknya. Kanan pancakkan maksudnya macam ni lah. Ya. Yang ni pun terbalik. Kita logik lah, pandai-pandai kat begini. Okay? Ataupun sebaliknya. Dan temukan tapak dengan tapak. Tapak dengan tapak. Ajar sampai gitu sekali ni. Okey, tapak dengan tapak. Manakala itu tangan itu tangan. Kaki beza. Kaki beza. Kaki bukan selat jari macam tu, bukan. Manakala menggosok pada kaki, maksud kaki itu jari kaki lah. Gunakan kelingking tangan kiri. Tangan kiri ni, kelingking. Masuk celah kelingking jari kaki kanan. Jari kaki kanan dari sebelah bawah. Terus sehingga selesai pada kelingking kaki kiri. Kaki kanan kelingking. Nampak? Dia ajar tu. Patutnya mana-mana satu janji semua kena lah. Tak, dia ajar cara sunat dia. Tangan kiri, jari kelingking tangan kiri. Kaki kanan. Masuk dekat kelingking kaki kiri. Ikut bawah. Ajar tu. Jadi kena duduk lah kau. Tak boleh lah kau tak duduk. Duduk lah. Kalau tak duduk jatuh lah. Duduk. Kaki kanan terbalikkan. Terbalikkan lah nak tapak dia. Tangan kiri ambil kelingking, masuk ke bawah ni. Bukan macam ni. Ke bawah ni. Ni. Mula dengan kelingking kaki kanan. Lepas tu last sekali dia kata, akhir sekali kelingking kaki kiri. Maknanya ni kaki kanan. Macam mana? Tangan ada dua je nak bagi contoh. Ni kaki kanan. Gini lah. Bila sini ke mana pula? Kaki kiri punya ibu jari kaki. Macam tu. Sampai kelingking kiri. Payah nak tunjuk macam tu. Jadi bukannya
kelingking, contohnya kelingking kaki kanan, lepas tu ambil kaki kiri, kelingking kaki kiri. Bukan macam tu. Bukan. Kelingking kaki kanan, okey? Kemudian ibu jari kaki kiri. Ibu jari kaki kiri. Last sekali dekat kelingking kaki kiri. Apa? Ingat Nabi tak? Ingat Nabi tinggal kita macam tu je ke? Orang yang masih lagi tak merasa kasih sayang Nabi tu. Ingat Nabi ajar, dapat wahyu, ajar kita lebih kurang, lepas tu tinggal kita pandai-pandai kau nak hidup. Macam tu ke? Sampai nak gosok jari kebana satu pun Nabi ajar. Kalau kita faham sungguh-sungguh, rasa sedih, tiba-tiba rasa terharu. Bukan sedih, terharu. Macam ada satu rasa perasaan. Istilah kita panggil macam sedih lah. Tiba-tiba je, ingat Nabi macam sedih. Apa hal, apa sedih pula? Apa ada perasaan yang menyebabkan macam nak menangis tu? Ni sampai kecil itu pun dia ajar Allah. Macam tu. Habis kalau mak bapak kita duk ajar macam-macam, kemudian dia meninggal. Kan kita ada rasa teringat, teringat kuih lapis ni. Mak lah ajar dulu, teringat. Kita tengok makanan-makanan, teringat cekodok. Dulu aku buat cekodok tak sedap. Sekarang dah sedap dah, mak lah ajar dulu. Teringat rasa sedih masa nak makan tu. Sebab orang tu dah meninggal dah dia. Itu apa? Itu menteka darah dia. Itu makan. Itu pun kita rasa sedih. Tengok apa nasi kerabu, teringat orang yang ajar tu. Macam mana orang yang ajar tentang agama yang dah meninggal, sepatutnya lagi bukan sedih lah, lagi teringat. Tengok Nabi ajar. Ini bukan ulama reka ni. Ulama kata Nabi suruh basuh kaki, kita reka sikit bagi susah sikit. Tak. Nabi ajar. Mana boleh reka gitu. Terasa hati terik macam rindu, rasa macam-macam lah. Sebut kat hati tu. Tu kadang-kadang orang pergi makam Nabi, dia pergi ziarah, tiba-tiba rasa macam nak nangis, rasa asal nangis tak tahu lah, rasa macam dia mari perasaan yang tak boleh nak tu. Sebab tu lah. Sebab ni. Okey, sambung lagi. Memulakan membasuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, kemudian baru kaki kiri. Istilah orang dulu panggil menganan dia panggil. Yang ada kanan kiri, tangan dan kaki, sunat basuh kanan dulu. Tapi hanya tangan dan kaki saja. Yang lain tidak. Yang lain tu nanti kita baca. Makruh melakukan sebaliknya. Tiba-tiba je kiri dulu. Yang ini memulakan tangan atau kaki kiri dulu. Makruh. Kalau kita fikir logik kita, cerdik kita, tak kisahlah, yang penting basuh kan. Apa pula nak makruh? Makruh. Jika memulakan kiri dulu, baru kanan. Pada tangan dan kaki saja. Ya. Demikian juga makruh dibasuh serentak. Serentak pun makruh. Biasa tangan kan dalam kolah. Kan senang kalau serentak sekaligus. Masuk dalam kolah. Kalau paip payahlah sikit. Tetap juga makruh kalau serentak. Apa ni? Tangan kaki. Ingat, tangan kaki ni hukum tangan kaki saja. Meskipun ia lebih senang pada seseorang. Meskipun orang tu kata serentak senang, walaupun dia kata gitu, serentak tu senang, kerana memandang kepada soal pokok, iaitu asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah daripada membasuh satu demi satu. Kebiasaannya kebanyakan orang basuh serentak tangan dan kaki ni susah. Ialah susah berbanding basuh tangan serentak lebih susah daripada basuh kanan dulu baru kiri. Kalau kanan dulu baru kiri mudah sikit. Kalau basuh serentak tu payah. Itu biasanya begitu. Asalnya begitu. Apa tu? Pada pandangan saya, ni nota kaki pula ni. Pada pandangan saya, makruh diperbuat serentak ini pada orang yang boleh bertinggung atau mencangkung, atau di tempat ia mengambil wuduk itu ada bendul atau bangku yang boleh dilakukan dengan duduk. Tu pendapat dia kata makruh buat serentak ni orang yang bertinggung atau mencangkung tempat ambil wuduk tu.
Sebab kalau tu nak buat macam mana? Kan? Dia susah. Adapun jika tiada boleh dengan sebab uzur, maka soal makruh tidak timbul. Saya tak nampak yang kecil tu, saya agak lah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Agak lah qawaidul fiqh, sebab tengok maknanya. Artinya susah itu membawa kepada senang. Qawaidul fiqh ni. Qawaidul fiqh kalau ikut ni lah, kalau saya tak nampak. Kecil sangat. Tak nampak. Kalau ikut saya ingat-ingat, susah itu membawa senang. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam masalah kita nak ibadah, bila terkepit, dia jadi mudah, dia jadi luas. Tak tahulah betul tak betul. Kecil sangat, tak nampak tak? Betul? Betul kan, betul. Ada orang kata betul-betul lah. Saya tak nampak langsung. Nampak gitu je. Okey. Biasalah kita lama macam ni ya. Kena pakai kantar kadang-kadang. Jadi dia kata, yang kata makruh-makruh ni, kalau buat serentak, dia katalah pendapat dia, kalau buat serentak tu dia tak ada uzur apa. Tapi kalau dia uzur, terpaksa buat serentak, maka tak makruh. Betul lah, logik lah kan. Okay. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat serentak, maknanya selain daripada tangan dan kaki, seperti dua pipi. Nak basuh muka tu, basuh pipi tu, jangan basuh pipi kanan dulu baru kiri. Dia kata sebab sunat buat serentak, pipi ni sunat buat serentak sekaligus. Ni kanan dulu baru kiri. Tak. Dua tapak tangan ni ketika membasuh mula-mula tu. Bukan tapak tangan ketika membasuh tangan tu, kan? Ketika mula-mula tu kan sunat sekali kan, senang dah duduk gitu. Takkan basuh sini lu. Lepas tu basuh sini pula. Bukan. Dan dua telinga walaupun ada dua, kanan dulu baru kiri. Tak sekaligus. Sebab tangan kita ada dua, telinga ada dua kan, sekali. Kan senang. Ya. Dua telinga. Tiadalah dituntut, tak disuruh mendahulukan yang sebelah kanan atas sebelah kiri. Tak tuntut pun buat gitu. Malahan sunat dilakukan serentak. Jadi masa nak sapu telinga tu, janganlah buat asing-asing. Ini yang biasa saya tengok dalam banyak-banyak. Jarang orang basuh muka sebelah kanan dulu, sunat. Lepas tu basuh kiri. Tak ada. Tak jarang orang buat macam tu. Masa nak sapu kepala, nak sapu semua, dia ambil sapu kanan dulu. Lepas tu ambil lagi sapu kiri. Orang tak buat gitu. Dalam banyak-banyak perkara. Yang orang buat, yang kanan dulu baru kiri, sedangkan ianya tidak disuruh, adalah telinga. Yang saya perhati lah. Yang lain-lain tak ada masalah. Yang lain-lain orang tak buat. Jadi telinga tu, jika dia ada dua tangan, buatlah serentak, kecuali dia ada satu tangan atau tangan dia satu lagi sakit, tak boleh nak bergerak, masalah-masalah lain tu, tu tak apalah, buatlah asing-asing. Tangan sebelah nak pegang pipe, macam nak serentak, macam mana? Jadi pakailah, ambil tangan ni pakailah, tak apa. Tapi kalau tak ada masalah, buatlah serentak, dah senang je. Kan? Okey. Telinga. Sunat dilakukan serentak. Macam tu juga masa nak basuh mula-mula tangan tu. Tak payahlah basuh gini satu. Gini. Tak, basuh serentak. Yang kanan dulu ketika basuh tangan ni. Serentak. Muka serentak, kepala serentak, semua serentak. Apa lagi ya? Tu je lah. J, seterusnya diulang-ulang 3 kali basuh atau sapu. Ulang-ulang 3 kali basuh atau sapu. Tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau disapu. 3 kali. Muka semualah, muka 3, kan basuh muka, tangan, kepala, kaki kan. Muka 3, tangan 3, kepala 3, kaki 3. Cuma kepala tu bukan basuh lah, sapu. Kemudian itu yang wajib. Yang sunat pun sama. Telinga 3, apa lagi? Kalau Imam Ghazali kata ni belakang ni, ingat lagi. Orang mengaji kitab Ihya. Orang sekarang tak mengaji kitab Ihya dah. Sebab tu tak ada dah orang sapu belakang ni. Ni. Imam Ghazali kata sunat. Ni sapu ni. Jadi sapu bukan tekak, tengkuk. Betul tak? Tekak pula. Sapu sini pula. Tengkuk, betul. Sapu tengkuk, ingat kat orang dulu kan? Lepas dia ambil wuduk, telinga tu dia sapu, gosok 3 kali juga. 3 kali juga. Apa lagi ya? Yalah, semualah 3 kali.
3 kali. Malah baca bismillah pun 3 kali, ada kata gitu. Semua yang sunat-sunat semua baca 3 kali juga. Okey, 3 kali. Ada pendapat yang lain, bukan mazhab Syafi'i. Pendapat yang bukan muktamad lah. Mazhab ni yang muktamad semua 3 kali. Yang lain kata jika basuh 3, jika sapu sekali. Itu mazhab Hambali tak silap. Ini pun sunat je, bukan wajib. Jika basuh betul 3 kali, jika sapu sekali je. Apa saja yang disapu sekali. Jadi maknanya basuh muka 3 kali. Mazhab lain ni, mazhab lain. Basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali. Sapu kepala sekali. Sapu telinga sekali. Itu mazhab lain. Sebab yang disapu sekali, yang dibasuh 3 kali. Mazhab Syafi'i tidak. Sapu ke, basuh ke, semua 3 kali. Malah kadang-kadang baca pun 3 kali. Yang sunat dibaca kat mulut. Lepas dibasuh atau sapu yang wajib, tambah 2 kali lagi, jadi 3 kali dia kata. Maknanya, bukan, yang ni yang wajib, dia basuh muka wajib. Kemudian dia ambil basuh lagi 3 kali. Dia kata sunat 3 kali kan? Bukan maksud tu. Tu jadi 4 kali. Dia siap ajar satu lagi. Dia takut orang salah faham. Basuh kali pertama muka wajib. Sunat apa? 3 kali. Dia ambil sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi 4. Tak. Yang kali pertama tu wajib. Ya. Lepas tu tambah 2 kali. Bukan tambah 3 kali. Itu kita tahu lah kita buat tu. Dan memadai. Bukan, kejap itu. Jadi apa maksud 3 kali tadi? Maksud 3 kali setelah rata muka, kalau muka, setelah rata muka baru dikira sekali, walaupun nak basuh muka bagi rata tu 3 kali. Tentu dia basuh sekali, tiba-tiba tak kena kat sini. Dia ambil air, dia basuh sekali lagi, baru kena. Kan 2 kali basuh. Sebenarnya sekali. Tu maksud sekali tu. Sekali tu maksud rata semua. Tapi ada orang salah faham. Tapi benda kecil lah salah faham pun. Dia kata basuh 3 kali kerana takut-takut masa kali pertama ke ada yang tak kena. Basuh 3 kali mestilah kena semua nanti. Salah faham. Tapi tak ada masalah nak faham gitu. Sebenarnya bukan tujuan tu. Basuh 3 kali tu bukan tujuan itu. Bukan tujuan takut-takut ada yang tak kena nanti. Basuh 3 kali kenalah. Tak. Habis tujuan apa basuh 3 kali? Memang sunat basuh 3 kali. Iaitu bila basuh kali pertama dah rata semua, baru kira sekali. Tapi nak rata tu kena basuh 5 kali. Sekali juga dia kira. Basuh tak rata sini pula. Basuh Allah sini pula. 4 kali dah. 5 kali. Baru kena semua. Sekali. Basuh kali kedua pula. Basuh kali kedua tangan kecil kot. Tangan berlubang ke apa ke air lepas. Allah sini pula tak kena. Sekali, 2, 3, 4, 5 kali. Baru kena. Baru 2 kali. Jadi 15 kali dia basuh. Sebenarnya baru 3 kali. Nak kira sekali tu biar rata. Itu maksud dia. Okay. Dan memadai berulang itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu. Kalau air tu dah lalu, air sungai yang berlalu, ombak kan, ombak, air berjalan, air shower kan berjalan, letak je 1, 2, 3, letak je, tak perlu macam mana masuk dalam kolah ni, bukan kolah, dalam sungai ke dalam air terjun kan, air berjalan, air lalu tu air berjalan, dia masuk tak tangan dia sekali, baru keluar balik 2 kali, 3 kali. Ya Allah, malu wah gitu. Sebab 3 kali tak biar air lalu berjalan ni 1, 2, 3 cukup. 1, 2, 3 okey. Air tu mengalir lah. Dan pada air tenang, air yang tak macam air kolah kita kan tenang, dia tak ni, air yang tenang yang tak lalu lah, tak berjalan, dengan digerakkan 3 kali gerak, tak perlu buat keluar daripada air dalam kolah tu. Masuk kolah 1, 2, 3, tak perlu. Habis macam mana? Masuk je 1, 2, 3. Dah kita gerakkan lah, dia tak bergerak. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali. Habis dapat tu. Jadi makruh pula kalau buat lebih pada 3 kali. Makruh buat lebih pada 3 kali. Makruh ni jika air tu air kita. Jika air tu air orang, haram. Yalah, harta orang. Dia suruh ambil untuk tak saya bayar. Contohlah macam tu lah istilahnya. Air ni digunakan untuk ambil wuduk. Dia ambil wuduk basuh 4 kali. Yang kali keempat tu haram. Sebab wuduk mana ada kali keempat. Tapi kalau air kita makruh. Ni air kita ni. Kalau air orang haram. Macam yang saya cakap baru-baru ni lah. Pergi ke kenduri nak basuh tangan tak ada air. Cari mana air. Tengok air jauh air basuh tangan. Malah. Dia ambil air sirap basuh tangan. Haram. Tapi kalau air sirap tu dia yang bawa daripada rumah, makruh. Tu.
uh, 3 kali, makruh dibuat lebih 3 kali atau kurang daripadanya. Oh, 2 kali pun makruh, sekali pun makruh. Dia panggil makruh dari segi bilangan. Wuduk sah sekali je kan, wuduk. Seterusnya, kecuali, ada kecuali, kerana waktu sudah suntuk, kiranya diulang 3 kali, niscaya waktu habis ketika itu tidaklah dituntut diulang 3 kali. Biasa subuh kot, bangun subuh, celek-celek, Allah, ada lagi 5 minit. 5 minit lagi nak habis subuh. Okey. Masuk bilik air. Gosok gigi tak? Gosok gigi habislah waktu. Mana tak gosok gigi? Macam mana? Sempat lagi nak buang air tak? Tak perlu, basuh-basuh aja cukup lah. Takut-takut ada najis. 5 minit ni, ada 2 minit. Sebab sembahyang subuh 3 minit normalnya. Tak payah baca yang sunat-sunat lah. Yang wajib-wajib 3 minit. Jadi ada 2 minit celek mata, celek mata ada 5 minit, baki 2 minit, melompat pergi masuk bilik air, basuh je, jangan buang air, jangan apa, tahan lah. Sepatutnya makruh kan, tahan kan, tak kira dah waktu tu. Ambil wuduk tak ada 3 lah, janji kata aje, terus sembahyang. Jika dengan kita buat 3 kali lah, konon-konon nak buat 3 kali, menyebabkan bila kita duduk kat tikar sejadah tinggal lagi seminit aja nak habis subuh, atau mungkin dah habis, berdosa. Sebab tu dia kata kalau dah masa tu suntuk, tak ada 3-3 dah. Suntuk tu betul-betul suntuk lah. Kalau 10 minit sempat lagi, bangun subuh tadi sempat lagi ya, buatlah, tak apalah. Kalau betul-betul suntuk, habis. Seterusnya, K. Berturut-turut mualat, berturut-turut sunat. Apa maksud berturut-turut? Iaitu setelah selesai membuat satu perkara, kan membuat perkara tadi kan, basuh muka, tangan, kepala, telinga, semua-semua tadi itulah. Satu perkara, satu perbuatan wuduk tadi, terus buat, habis je buat tu, terus buat perkara yang berikutnya. Terus buat rukun yang berikutnya. Jangan tunggu-tunggu. Dengan tiada berselang masa yang lama. Jangan lama-lama. Dia bagi umpama, contoh, telah selesai membasuh muka, tidak lama, sekira-kira belum kering air basah muka itu, terus membasuh tangan. Jadi muka, tangan, kepala, kaki itu wajib turut tertibnya. Lepas basuh muka, nak basuh tangan tu, okey, terus basuh tangan. Apa maksud terus? Jangan tunggu lama-lama. Sunat terus. Ni kita bincang sunat ni, terus basuh tangan. Berapa lama terus basuh tangan tu? Berapa lama? Sebelum air kering dekat muka. Berapa? 5 minit? Okey tak? 5 minit. Okey kan kot? 5 minit. Jadi jika basuh tangan, basuh muka, lepas tu lepas 5 minit basuh tangan, baru basuh tangan, maka tak dapatlah pahala sunat. Ni pahala sunat ni. Jangan lama. Alah, kita tak pernah buat, kita kata ya. Jawab telefon masa basuh tangan, bunyi tengok, oi, ni penting ni. Kita basuh tangan dah, nak sapu kepala aje. Ambil, hello, cakap popek, 10 minit, apa-apa. Kan kita sapu kepala, basuh kaki. Makruh. Hilanglah sunat tu. Patutnya angkat dulu, jap ambil wuduk ni, tak balik. So dah habis, baru cakap. Okay. Tak dapat pahala sunat. Demikianlah seterusnya pada anggota lain sehingga akhir anggota wuduk. Macam itulah, muka, tangan, muka, tangan, kepala, kaki. Tu. Stop kat situ kejap. Jadi apa maksud dia? Anggota seterusnya, dia macam ni. Daripada satu anggota, nak basuh anggota yang kedua, lepas muka, tangan dengan segera. Jangan lama. Lama tu lama mana? Lama tu kadar agak-agak tak kering lagi. Air tangan tak kering lagi. Dah sapu kepala. Basahan yang sapu kepala tak hilang lagi. Dah basuh kaki. Itu dia panggil mualat berturut-turut. Jangan bagi kering. Ini biasa kat Malaysia mungkin lama jugalah kan. Tapi dekat belah-belah Timur Tengah kan panas dan kering. Kadang-kadang bila basuh kaki tu kat muka dah tak ada kering . Masa basuh kaki tu maknanya pendek sangat, mungkin seminit ke dah kering dah kan. Jadi kalau kat kita ni macam lama tu, takkan 5 minit buat apa lepas basuh muka nak basuh tangan tunggu 5 minit. Ya, kita kata di sini betul lah, tak praktikal lah. Tapi kalau di tempat-tempat panas dan kering, kejap je kering, kejap je. Jadi agak-agak satu. Yang kedua, sama juga berturut-turut tu daripada, kalau contoh basuh tangan ni dulu,
Stop sampai sini. Lepak dulu. Yang ini dah kering, baru sambung sini sampai sini. Makruh juga. Makruh juga. Pun tak ada orang buat juga gitu. Ini cerita kat negeri yang panas kering. Demikianlah semasa anggota wuduk, dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan ketiga. Yang sunat pun sama. Kan 3 kali kan? Basuh muka kali pertama dah. Lepas ni nak buat sunat yang kedua kan? Basuh muka yang kedua, sunat yang kedua. Jadi relax dulu. Buat benda lain dulu, tiba-tiba dah kering dah air kat muka basuhan pertama. Baru dia basuh basuhan yang kedua. Makruh juga. Ataupun tak dapatlah pahala sunat. Difaham, ini mungkin kita tak buat kat sini, bila kita pergi Mekah nanti, time musim panas, kita ingatlah benda ni. Difaham daripada hukum berturut itu, sunat, dipaham daripada hukum berturut, mualat ni sunat, tak wajib. Maka jika seorang tidak mengerjakannya, tak berturut-turut, tidak dengan berturut-turut, seperti ia membasuh muka, kemudian berhenti beberapa lama, sehingga kering anggota yang dia bawa basuh tadi, baru membasuh tangan. Muka tadi dah kering, baru basuh tangan, dan seterusnya pada anggota lain dengan niat sambung, hukumnya sah wuduknya selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti tu. Itulah kata, dah kata mualat tu sunat, berturut lepas satu terus tu sunat. Kalau tak buat juga sah juga, dia kata. Memanglah sunat ni sunatlah buat. Jadi kalaulah dia basuh muka, dia tunggu lama, lepas tu dia basuh tangan, dia tunggu lama, lepas tu dia basuh sapu kepala, tunggu lama, lepas tu baru basuh kaki, atas sebab dia buat kerja ke apa ke, sah juga. Dia nak bagi tahu tu kan sunat berturut-turut. Hukum berturut-turut itu sunat ialah pada orang yang tiada berpenyakit besen. Orang sini panggil apa besen? Besen juga. Ke tak tahu besen tu apa? Besen. Saya dengar besen. Tahu tak besen apa? Tak tahu. Welok, tak tahu. Besen, dia bunyi dengung sikit, besen. Masuk dari hidung sikit. Besen. Orang Terengganu biasa sebut tu. Orang Terengganu, Kelantan rasanya ada juga. Besen. Macam mana nak sebut tu, dia masuk hidung, besen. Tak bisa dengar? Weh lah, orang sini tak bisa dengar besen. Besen ni bahasa Arab dia sil baul. Tak bisa dengar tak? Bisa dengar? Sil baul tu kencing. Sil tu sentiasa keluar tu lah. Kencing tak tus. Lebih kurang lah, tak tus. Oh sini ilih ni. Ilih orang sini. Kencing tak tus. Besen ni bahasa Timur pun ada, bahasa itulah. Penyakit ni air kencing sentiasa keluar, tak berhenti. Atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit istiadah, perempuan istiadah kan wajib solat. Lelaki yang keluar air kencing daimul hadas, dia panggil silsil baul, kan wajib solat juga. Takkanlah aku tak solat sebab aku silsil baul keluar air kencing, taklah gitu, wajib solat juga kan. Perempuan yang istiadah pun wajib solat. Jadi bila nak solat wajib wuduk. Macam mana ni? Dia kata lain daripada haid yang disebut perempuan yang sentiasa yang disebut sahibud darurah, orang darurat. Adapun sahibud darurah wajib atasnya melakukan dengan berturut-turutnya kerana mengurangkan banyak hadas yang keluar. Orang yang air kencing sentiasa keluar walaupun sikit, darah yang sentiasa keluar, darah istiadah, dia wajib semayang. Masa ketika ambil wuduk tu, ketika dia niat wuduk basuh muka, ketika dia basuh muka, tiba-tiba keluar air kencing, kan batal. Lepas tu dia basuh tangan, keluar air kencing, batal kan. Okay. Macam tu juga perempuan istiadah, ketika dia basuh muka, lepas tu keluar darah, dah nama istiadah keluar darah, maka batal lah. Lepas tu kalau macam tu gayanya, macam mana dia nak semayang? Macam mana dia nak ambil wuduk? Baru basuh muka, keluar. Basuh, selesai. Sambung lagi. Basuh muka, keluar. Dah nama daimul hadas. Dah nama hadas yang berterusan. Dah nama air kencing tak berhenti. Jadi macam mana nak sembahyang? Maka kita kata apa? Ambil je wuduk. Kita bukan sahibud darurah, orang darurat. Ambil je wuduk. Takkan kalau macam tu tak boleh sembahyang lah. Habis terkeluar. Tak apa. Dia betul tak apa. Tapi dia ada hukum satu lagi. Iaitu wajib mualat. Sebab kita bahas sunat mualat. Sunat berturut-turut.
Muka, tangan, kepala, kaki sunat. Kalau muka, lepas tu setelah 10 minit tangan, setelah 10 minit kepala, setelah 10 minit kaki, boleh sunat. Tapi bagi orang yang macam tadi penyakit tadi, tak boleh, wajib. Lepas muka mesti terus tangan, mesti terus kepala, mesti terus kaki, mesti terus sembahyang. Dia tak boleh basuh muka, basuh tangan, bunyi telefon, jawab telefon. Cakap 2-3 minit, letak balik telefon. Tak boleh. Tak boleh apa? Tak sah dah wuduk dia. Dia kena basuh balik najis yang keluar, dia kena mula daripada muka balik. Kan kata berturut-turut tu sunat. Sunat bagi orang normal. Bagi orang berpenyakit macam ni, wajib berturut-turut. Malah lepas ambil air semayang, terus wajib semayang. Tak boleh tunggu-tunggu, kejap tunggu. Ya, masa ada lagi ni, tunggu 10 minit. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud apa? Wuduk tadi terbatal, dia kena buat daripada awal balik. Itu bagi orang penyakit tu. Tapi ni perbahasan lain ni. Okay? Kenapa je itu? Kerana dia kata kat sini mengurangkan hadas, banyak hadas yang keluar. Okay. L. Nak habiskan ni. Melebihkan basuh muka daripada had yang wajib disebut ghurrah, dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib yang disebutkan tahjil. Ghurran muhajjalin. Asal wuduk, daripada kesan wuduk. Masa basuh muka, wajib basuh sampai sini. Ni sampai sini. Ni sampai sini. Masa basuh muka tu. Bukan wajib, sunat basuh sampai sini. Yang wajib kita tahulah kadar muka. Habis tu basuh sampai sini. Sampai sini basuh muka. Basuh apa ni? Basuh muka apa ni? Sunat. Sampai sini, sampai kena telinga ni. Sampai belakang ni, sampai bawah ni, sampai ke leher ni pun basuh sekali. Contoh sunat. Dia kata sunat basuh lebih. Dan macam tu juga had yang wajib. Macam tu juga dekat tangan dan kaki. Tangan wajib sampai siku. Sunat sampai ketiak. Basuh sampai sini lebih sunat. Lagi lebih lagi sunat sampai ketiak lah maksimum. Kaki, basuh kaki wajib sampai buku lali. Dia basuh sampai pertengahan betis. Sunat. Sunat buat gitu. Banyak. Ya, sunat. Disebut ghurrah dan tahjil. Ghurran muhajjalin. Nabi pernah sebut, aku akan kenal umat aku dekat padang mahsyar yang berjuta-juta, bilion-bilion orang nanti. Aku dapat kenal daripada cahaya di muka dan di kaki, di tangan dan di kaki, muka, tangan dan kaki, yang dinamakan ghurran muhajjalin. Yang dikatakan ni ghurrah dan tahjil. Kalau ulama kata, kalau kita tengok nak faham ghurrah dengan tahjil ni, kita tengok kuda yang berlari, jauh dia berlari lagi. Dan dia punya bulu, yang kuda kan ada bulu macam rambut dia tu warna putih, yang lain warna lain, tapi tu warna putih, ataupun warna hitam, badan dia warna putih, boleh juga kata gitu. Kemudian kaki dia warna lain, macam pakai stokin. Bila jalan gitu kita nampak muka betul, kan, nampak kaki. Seumpama gitulah Nabi nampak kita nanti dekat padang mahsyar. Jadi Nabi kata, umat aku mari sini, nah ambil air, minum telaga Kausar, minum haud, minum kolam aku. Dia kata, sila. Nabi panggil kita. Macam Nabi boleh kenal daripada kesan wuduk tadi. Maka Nabi kata, jika seseorang daripada kamu boleh melebihkan sinarnya, maka lebihkanlah. Maka kita lebih banyak supaya jauh lagi Nabi boleh nampak, Nabi panggil kita. Tu je. Maka sunat lebihkan. Ya. Yang ke-M, menghadap kiblat jika boleh. Yang ini sepatutnya surau masjid, sebelum buat kawasan pipe tu, pastikan menghadap kiblat. Kurang-kurang kalau ada dua, sini dengan sini, satu menghadap kiblat, satu tak menghadap kiblat lah. Kalau bertentangan tak apalah. Kurang-kurang ada satu tempat yang menghadap kiblat. Nak buat qolah untuk ambil, pastikan ada tempat yang boleh menghadap kiblat. Belah sana tak boleh lah. Ya boleh, biar ada. Lebih-lebih lagi pipe. Sayang sangat kiblat kau ni tiba-tiba ambil wuduk kau ni. Ambil wuduk pipe. Kau ni dengan maksud apa? Gitulah. Pipe ke sini, pipe sini. Jadi terpaksa menghadap ke sana. Tapi kalau pipe tu menghadap ke kiblat ke sini, ada dua, yang belah sini dia membelakangi kiblat. Nak buat macam mana? Pipe belah sini, yang belah sini dapat menghadap kiblat. Mesti kena ada. Surau masjid mesti. Sebelum buat tu mesti kena fikir dulu. Di rumah nak buat macam mana? Buat-buat dah ada kan. Tak boleh buat apa dah. Sebab kita beli-beli dah ada pipe tu. Di masjid patutnya buat gitulah. Walaupun sunat. Yang ke N, membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Sunat baca doa. Dan sunat baca doa ni setelah habis tu lah. Lepas habis semua basuh muka. Dan doa ni juga lepas mandi wajib pun sunat baca juga. Habis mandi wajib. Wuduk pun sama.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Antara doa yang Nabi, satu-satunya doa Nabi tengok langit masa baca. Yang lain semua Nabi tengok bawah. Doa macam ni, ya Allah. Tarik angkat sampai angkat sungguh. Kalau minta benda-benda besar sampai macam ni. Tapi tengok, tapi dalam doa ni Nabi tengok itu. Maka kita kalau kat luar tengok juga. Tengok ke langit, tengok ke atas. Nabi cara doa. Yang terakhir, lepas pada ni ada satu doa lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Subhanakallahumma wa hamdi asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada berapa doa lagi ni? Ada doa tasbih kafarah pun masuk juga dalam doa ni. Beberapa lah. Cuma ini yang disebut dalam kitab ni. Yang terakhir, menutup aurat jika berwuduk itu dalam bilik air. Macam ni, menutup aurat ketika wuduk tu sunat. Tu dulu, faham tu dulu. Menutup aurat walaupun berada dalam bilik air ke, ada kat mana ke. Sebab kalau kat luar ambil wuduk dedah aurat, haram pula sebab orang tengok aurat. Itu masalah aurat, masalah lain. Kita nak cerita masalah wuduk saja. Jadi ketika wuduk sunat tutup aurat. Dia sebut pula tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan bertelanjang ataupun terdedah kepala lutut ke apa, aurat-aurat terdedah lah. Tak ada nas pun. Malah orang perempuan lagi susah kalau dalam bilik air. Mesti terdedah aurat kalau nak kira. Kan? Dari itu menyalahi yang utama jika dilakukan dengan tiada bersebab. Jika ambil wuduk dalam keadaan mendedahkan aurat. Dia bagi contoh telanjang, bukan telanjang, dia janji dedah aurat. Ambil wuduk, tak ada nas yang kata haram, maka boleh buat. Cuma jika buat tu tak ada sebab saja. Ambil wuduk lanjang kali, lanjang macam tu. Dalam bilik bukan ada orang tengok pun. Contoh macam tu kan. Tak ada sebab pun. Boleh je tutup aurat. Dia tetap juga dedah aurat. Maka hukumnya khilaful aula. Menyalahi yang utama tu khilaful aula. Bukan makruh. Khilaful aula ni duduk kat mana? Wajib paling tinggi ya. Sunat, lepas tu harus, lepas tu makruh, last sekali haram. Khilaful aula ni duduk di antara harus dengan makruh tengah-tengah. Jadi wajib paling tinggi, sunat, harus, khilaful aula, makruh. Jadi nak kata harus tu maksud okey, buat aja. Tak buat pun tak apa, buat pun tak apa kan, harus kan. Makruh, eloknya elak kan. Dia ni dekat mana? Harus dengan makruh, tengah-tengah. Jadi nak kata makruh tak boleh, nak kata harus pun tak boleh. Dia duduk tengah. Tu khilaful aula ataupun menyalahi yang lebih utama. Tu menyalahi yang lebih utama tu khilaful aula. Dilakukan tak ada bersebab. Jadi kalau kalau dia tutup aurat dapat pahala sunat. Kalau tak tutup aurat tak sampai makruh, tapi khilaful aula. Tu je. Habis. Selesai. Masuk akan datang lepas raya nanti pembatal wuduk ataupun perkara yang membatalkan wuduk. Dengan dia buat macam ni, batallah wuduk dia akan datang. Tangguh dulu, terus dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka bismillah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.